Oh, macam itu. Boleh tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat hormati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu pada pagi ini untuk membincangkan berkenaan dengan sebuah kitab yang ma'ruf, metodologi memahami hadis oleh pengarang Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedikit sebanyak membantu kita untuk memahami agama kita. Dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita ke majlis ilmu ini merupakan satu kurnia yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Dan ia merupakan suatu kebaikan, sama ada yang hadir itu faham ataupun tidak. Pergi itu sahaja telah pun merupakan dianggap sebagai satu kebaikan. Hadis yang masyhur suka untuk kita sebutkan berkali-kali sebagai motivasi untuk kita pergi ke majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kebaikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kefahaman terhadap agama. Kerana apabila satu orang itu faham akan agama, maka dia mudah untuk beramal. Beramal bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi beramal dengan yakin. Dan kemuncak kita ini beramal dekat dunia muslim-muslimat, tidak lain dan tidak bukan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku kita yang kita akan bicara pada pagi ini adalah metodologi memahami hadis. Ada 4 orang asatidzah yang akan bentangkan buku ini. Kalau dilihat pada bahagian isi kandungan, kita pergi kepada bahagian isi kandungan terlebih dahulu. Ada 9 topik utama. Okey, 9 topik utama ataupun bolehlah kita sebut sebagai kaedah memahami hadis nabawi. Okey. Jadi kami merancang untuk satu asatidzah membentangkan 2 topik. Maka saya akan bentangkan bahagian ataupun topik yang pertama pada buku ini, memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran dan juga memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Cuma pembentang yang terakhir tu dia bentang 3 lah, Ustaz Khairul Anwar. Dia akan bentang 3. Saya bentang 2. Semua bentang 2 kecuali dia akan bentang 3 insya-Allah. Baik, tanpa banyak bicara lagi, kita terus sahaja ke mukaddimah. Mukaddimah dia tak terlalu panjang, baik juga untuk kita sebutkan, dan saya ada beberapa perkara yang ingin saya sebutkan sebelum kita masuk ke bahagian isi kandungan. Baik, hadis Nabi SAW, muka surat, tak ada muka surat ataupun mukaddimah lah, semua orang boleh tengok mukaddimah tu kan. Merupakan sumber kedua dalam hadis dalam sistem penerangan Islam. Walaupun hadis ini merupakan sumber kedua, tetapi penghujahannya dengan Al-Quran itu sama. Kita tidak membezakan ini hadis, ini Al-Quran. Okey, walaupun kita tahu di situ ada perbezaan mutawatir tak mutawatir, tapi dari sudut penghujahan sama, martabatnya itu sama dari sudut penghujahan. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham Al-Quran dengan hadis ini, dia kata utama Al-Quran dari satu sudut betul, tapi dari sudut penghujahan dua-duanya sama martabat. Dua-dua kena diambil kira dalam kita mengistinbatkan hukum. Para ulama hadis sejak zaman berzaman berusaha untuk memelihara khazanah ini daripada pembohongan dan kesilapan. Oleh itu mereka menyusun ilmu usul hadis.
ilmu usulul hadis, ilmu berkenaan dengan kaedah berkenaan hadis. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, ilmu usulul hadis ni dia ada banyak nama. Kadang-kadang boleh dinamakan sebagai ulumul hadis, kadang-kadang dinamakan juga dengan mustalahul hadis. Walaupun di situ kalau kita pergi kepada pendetailan penamaan kepada ilmu-ilmu ini, mustalah fokusnya kepada istilah yang digunakan oleh ulama hadis ataupun para ulama. Ulumul hadis lebih umum daripada itu. Ala kulli hal, dia ada beberapa nama. Okey, ada beberapa nama usul hadis. Untuk memastikan kesahihan hadis dapat dipelihara dan lafaz yang Nabi SAW ucapkan dapat dijaga dengan rapi. Namun, interaksi dengan hadis tidak hanya terhenti dengan sahih dan dhaif semata-mata. Hadis tidak hanya tertumpu kepada makbul dan mardud sahaja. Makbul maksudnya diterima, mardud maksudnya ditolak. Dia maksudnya kita tahu hadis itu sahih, kita terus pakai tanpa mengambil kira penghujahan, tanpa mengambil kira hadis-hadis ataupun nas-nas agama yang lain. Dia tidak seperti itu. Benar, penelitian terhadap status hadis merupakan langkah paling awal dalam berinteraksi dengan riwayat hadis. Tetapi ia tidak terhenti di situ. Setelah meneliti status kesahihannya, maka wujud pula langkah yang kedua, iaitu usaha untuk menentukan makna yang terkandung di dalam teks hadis, atau dalam arti kata lain, langkah memahami teks hadis tersebut. Jika ilmu takhrij hadis yang menjamin pengetahuan terhadap status hadis diabaikan, ia akan membawa kepada penyebaran hadis palsu dan terlalu dhaif. Maka pengabaian terhadap langkah memahami teks hadis akan menyebabkan salah faham, bahkan mungkin membawa kepada penolakan terhadap hadis sahih. Baik, muslim-muslimat, kita pergi kepada struktur hadis. Hadis itu kalau kita tengok secara strukturnya, dia dapat dipecahkan kepada dua kajian. Okay, saya nak ulas ni lah, ilmu takhrij, tentang kita tahu hadis itu berada kat mana untuk memelihara keabsahan. Satu lagi tentang pemahaman. Baik, kembali semula kepada apa yang saya sebutkan. Hadis ini ada dua struktur. Satu pada sanad, satu lagi pada matan. Okay. Kajian berkenaan dengan sanad itu kita sebut sebagai dirasatul asanid, ataupun sebahagian menyebut dirasatul riwayah. Kajian tentang periwayatan. Dia kena pergi kepada bengkel yang pertama ni dulu. Bengkel apa? Bengkel hadis tersebut absah untuk diamal, absah untuk diistinbatkan hukum. Setelah benda tersebut absah untuk dipakai, baru kita pergi kepada bengkel yang kedua. Bengkel kedua apa dia? Kajian berkenaan dengan teks hadis itu, ataupun kita sebut sebagai dirasatul matan. Kajian teks hadis. Jadi sebelum kita nak beramal akan satu hadis, dia kena melalui dua-dua ini. Kalaulah takhrij itu diabaikan, maksudnya kajian berkenaan dengan sanad itu diabaikan, nescaya orang akan berleluasa memakai hadis tanpa mengetahui statusnya. Dhaif ke dia, palsu ke dia, sebat semua sekali. Okay. Kalaulah kajian berkenaan dengan teks hadis itu diabaikan, dia akan menyebabkan apa? Satu muskilah ataupun satu musibah lain. Musibah apa? Musibah penyelewengan terhadap hadis, ataupun hadis tersebut disalahfahami ataupun disalahgunakan. Jadi dia kena melalui dua-dua bengkel. Bengkel satu, memastikan keabsahan hadis. Bengkel yang kedua adalah bagaimana hadis itu nak diamalkan. Okay. Baik, ini fenomena yang muncul pada zaman moden ini apabila munculnya pelbagai aliran pemikiran seperti gerakan anti hadis, liberalisme, pluralisme yang mula memperkatakan tentang hadis dan penolakan sebahagian tokoh mereka terhadapnya. Antara faktor yang menyebabkan kemunculan pemikiran yang terpesong ini termasuklah kerana salah faham mereka terhadap makna yang terkandung dalam teks hadis. Muka surat berikutnya. Salah faham mereka ini adalah kerana mereka tidak berusaha untuk memahami teks hadis dengan kaedah yang betul. Oleh itu, penulisan ilmiah yang membahaskan tentang kaedah yang menjamin pemahaman yang tepat terhadap teks hadis adalah sangat perlu untuk menjamin kefahaman yang jitu terhadap teks hadis. Justru,
Buku ini ditulis untuk membahaskan tentang kaedah yang menjamin pemahaman yang tepat terhadap teks hadis. Kaedah-kaedah ini dirumuskan daripada penelitian terhadap kaedah interaksi yang ditunjukkan oleh para ulama silam dan ilmuwan semasa ketika mereka mensyarahkan maksud hadis dalam karya mereka. Buku ini saya namakan dengan tajuk Metodologi Memahami Hadis. Baik. Yang kat bawah tu dia punya penghargaan dan bagaimana beliau menulis buku ini. Mukaddimah yang ingin saya sampaikan pula. Ini mukaddimah daripada penulis. Mukaddimah yang ingin saya sampaikan kepada muslim-muslimat penting sebelum kita pergi kepada kaedah, 9 kaedah ini. Baik, yang pertama, mukaddimah daripada saya sebelum kita masuk kepada kaedah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Tujuan kita mempelajari buku ini ataupun tujuan kita mempelajari teks hadis adalah untuk meningkatkan kefahaman kita. Kefahaman berkenaan dengan ilmu agama. Sebab berdasarkan apa yang Prof ini sebutkan, Profesor Dr. Rozaimi sebutkan, kalau zaman dahulu, kalau siapa yang baca buku hadis, dia tahu ada sebahagian penulis ulumul hadis ataupun yang berkenaan dengan hadis ini menyebutkan kepada kita zaman merudumnya hadis itu pada kurun ke-10 Hijrah. Zaman ke-10 Hijrah tu dia merudum gitu. Dan dia bangkit semula selepas kebanyakan tanah umat Islam ini dikuasai oleh penjajah. Sehingga kan ada penulis yang bukan beragama Islam, sebab kita ada satu gerakan kita sebut sebagai gerakan orientalis. Gerakan orientalis maksudnya adalah Barat ingin mengkaji ketamadunan Timur. Jadi bila kita sebut ketamadunan, dia termasuklah budaya, termasuklah bahasa, termasuklah agama. Jadi bila mereka nak mengkaji tentang agama, tak dapat tidak mereka kena cari sumber. Tak semualah orientalis itu niat mereka ingin memesongkan. Ada sebahagian yang jujur ingin mengkaji betul-betul. Di antaranya adalah A.J. Vincing. Siapa pernah dengar, mungkin pelajar hadis akan mendengar nama ini, A.J. Vincing. Dia bukan orang Islam, tapi dia di antara yang buat kitab Mu'jam Mufahras li Alfazil Hadis, di mana dia kumpulkan 9 kitab lalu diindekskan. Kenapa dia buat indeks? Untuk memudahkan kita mencari hadis. Pada zaman dulu tak ada Google yang kita boleh type kemudian hadis itu keluar. Kita kena pergi kepada hadis ini ada kat mana. Jadi pada ketika itu pemikiran umat Islam mula diketuk. Takkan Barat ataupun orientalis ini mengkaji tentang hadis dan kita tak kaji. Alhamdulillah kita ada kesedaran tentang hadis. Jadi semua tahu dalam negara kita juga berlaku perkembangan itu. Kalau dahulu kita beragama, apa yang ustaz sebut kita pakai. Kemudian kita ada satu kesedaran, beragama mesti dengan dalil. Sehingga kan ada sebahagian yang berkesedaran, dia akan bertanya kepada ustaz yang mengajar, dia kata, ustaz, ini macam, saya rasa macam tak kena, boleh tak ustaz sebutkan dalilnya? Bila kita dah ada kesedaran tentang dalil, maka orang mula menyebutkan ada hadisnya. Ada hadis sekian, ada hadis sekian. Lalu orang bertanya, ada kat mana hadis tersebut? Sehingga kan muncul satu lagi fenomena. Fenomena apa? Kalau dulu kita bertanya tentang dalil, ada tak ada dalilnya? Kemudian muncul lagi satu fenomena, ada dalilnya. Dia kata dia tempek hadis itu, dia kata hadis riwayat Bukhari. Saya pernah tengok dekat peti jual aiskrim tu. Ada orang tulis kat situ, sunnah Nabi SAW makan aiskrim. Hadis riwayat Bukhari. Ini betul, saya nampak sendiri. Lalu orang pergi kepada satu daerah. Kita kena buat takhrij. Betul tak hadis tersebut ada kat Bukhari? Alhamdulillah kita telah pun sampai ke fasa itu. Tapi malangnya kita terlupa satu lagi fasa, iaitu fasa berkenaan dengan kajian teks hadis. Mudah-mudahan ini merupakan satu, kita panggil apa, satu gerakan awal lah yang dibuat oleh Baitul Salam dan Ustaz Rozaimi, Dr. Rozaimi, untuk mewujudkan kesedaran pada fasa yang terakhir. Itu sebab baru-baru ini kita melalui COVID. Kita tahu banyak golongan-golongan anti vaksin.
golongan yang percaya bahawa Dajjal akan keluar. Apakah mereka tidak berhujah dengan hadis? Mereka berhujah dengan hadis. Apakah mereka tahu hadis itu ada kat mana? Mereka tahu hadis itu ada kat mana. Mereka boleh sebut hadis riwayat Bukhari. Memang terbukti apa yang dia sebut memang ada dalam Bukhari. Tetapi pemahaman terhadap hadis itu salah. Jadi, poin yang saya ingin sebutkan, kita nak pergi kepada satu daerah dalil, dulu kita belajar tentang dalil, kita pergi kepada satu daerah yang kita sebut sebagai istidlal. Apa maksud istidlal? Bagaimana cara nak berhujah dengan dalil. Dalil, bukti. Istidlal, berhujah dengan dalil. Satu. Yang kedua, bila kita telusuri buku ini ataupun buku-buku tentang cara berinteraksi dengan nas Al-Quran, cara nak berinteraksi dengan hadis Nabawi, kita akan sedar bahawa setiap ilmuwan akan menghuraikan berdasarkan metod yang dia yakini. Jadi kalau kita pergi kepada buku ini, mungkin ada sebahagian contoh, ini saya sebut awal, ada sebahagian contoh. Sebab sebelum buku ini terbit, kita ada satu lagi buku, buku oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia lebih kurang sama buku ini. Dan buku itu telah pun diterjemahkan awal tahun 90-an. Dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Indonesia pun ada. Bukunya judulnya apa? Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Buku itu mendapat kritikan oleh sebahagian kita sebutkan orang-orang sunnah, okay? Kita sebutkan secara direct lah gitu, orang-orang sunnah. Contoh macam isu isbal. Contoh macam isu music. Okay. Bila kita baca buku itu, kadang-kadang orang mengkritik tanpa membaca buku kan. Kenapa penting kita mengkaji dan juga membaca? Supaya kita tahu hujah dia. Jadi kalau kita nak ikut katalah muzik haram ataupun isbal tidak diizinkan, melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali, kita berpegang dengan hujah. Dan kita akan tahu bahawa dia juga akan ada hujahnya. Dan dalam buku ini juga tidak terkecuali. Ada kan isu tentang isbal kan? Abu Talha katanya dah habis baca khatam buku ni. Jadi ada dalam tu tentang isbal. Saya nak sebut kepada poin yang kedua. Bila kita belajar tentang ini, kita tahu bahawa setiap itu ada hujah. Dan suka untuk saya sebutkan tentang satu perkataan para ulama, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Man kathura ilmuhu, siapa yang banyak ilmunya, dia tahu oh ulama ni berhujah macam ini, itu sebab dia punya natijah macam ini. Ulama ini berhujah macam ini, itu sebab natijahnya lain daripada pandangan lain. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu, maka dia akan kurang mengingkari satu sama lain, dia kurang berdebat. Dan dia tahu benda ini perlu didebatkan ataupun tidak. Contoh macam ada hadis palsu, Nur Muhammad dan sebagainya. Dia tahu bahawa memang tak ada ulama yang berselisih tentang benda tersebut dan hujahnya tidak terpakai. Dia kata ini patut ditentang. Dan siapa yang kurang ilmunya, biasanya yang banyak berdebat ini yang kurang ilmunya. Sebab apa? Sebab dia tahu hanya satu jalan sahaja. Jadi dia tahu, dia terpaksa menggunakan jalan tersebut untuk mempertahankan. Kerana kalau dia kaji, dia tahu ada dalil lain, ada penghujahan lain. Dan yang ketiga, buku ini, muslim-muslimat sekalian, dia overlapping, dia kita panggil apa? Overlapping. Dia bertembung dengan pelajaran usul fiqh. Sebab usul fiqh, dia punya topik perbahasan adalah kajian tentang nas untuk mengekstrak hukum. Maka dia overlapping dengan ilmu usulul fiqh. Bila kita sebut kaedah dan juga berkenaan ilmu usulul fiqh, dia akan ada beberapa istilah yang mungkin sebahagian orang-orang awam yang bukan pengajiannya itu pengajian agama, bila dia baca buku ini ada beberapa benda yang dia tak faham. Dan saya perasan Dr. Razaimi juga tak menghuraikan benda tersebut di nota kaki. Contoh macam dia gunakan perkataan lafaz mushtarak, hakikat lughawi, hakikat makna, hakikat lughawi, hakikat syar'i dan juga hakikat urfi. Jadi mungkin itu penambahbaikan untuk pada masa depan, mungkin penggunaan istilah itu di nota kaki kan. Jadi dia perlukan sedikit huraian. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau ikut di universiti, ini merupakan satu silibus yang diambil oleh pelajar universiti sepanjang satu semester.
Jadi alhamdulillah beruntung kita Baitul Salam kompreskan daripada satu semester 14 minggu jadi satu hari. Ya. Kita ada dari kat universiti kita ada ilmu mukhtalaful dan juga mushkil hadis. Kita ada subjek kajian sanad di peringkat PhD ada. Alhamdulillah diringkaskan jadi satu. Kenapa saya sebut gitu? Sebab saya nak kita sama-sama menyumbang gitu. Sama-sama menyumbang. Buku ini baiknya dibeli. Okay. Satu untuk manfaat diri sendiri. Kemudian buku ini saya tak ada disclaimer siap-siap, saya tak ada kaitan dengan keuntungan buku ini. Tapi kita menyokong usaha. Kalaulah tidak beliau menulis, siapa lagi? Bukan tidak. Jadi kurang-kurang kita beli berapa ringgit buku ni? 30. Dia seolah kita berikan sumbangan dan juga berikan sokongan. RM30 itu sokongan untuk supaya galakkan lagi untuk asatidzah ini menulis. Dan juga kalau Baitul Salam galakkan untuk memperbanyakkan lagi kuliah-kuliah seperti ini. Allahu a'lam. Baik, jadi itu. Yang pertama, memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Muslimin muslimat mata Allah sekalian, wahyu ini sumbernya satu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW itu mengucapkan satu ucapan berdasarkan hawa nafsu baginda, melainkan Allah Ta'ala kata apa? In huwa illa wahyun yuha. Perkataan Nabi itu juga adalah wahyu, menjadi syarak. Jadi bila sumber Al-Quran dan juga hadis itu satu, mustahil terjadi pertentangan. Dan kalau terjadi pertentangan, kita kena gabungkan di antara kedua ini. Kita faham hadis itu mestilah selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Baik, Al-Quran merupakan sumber utama dalam agama Islam. Dan As-Sunnah pula berfungsi untuk memperincikan dan menjelaskan tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran. Sudah menjadi norma pemikiran dalam Islam bahawa sesuatu keterangan itu tidak boleh bercanggah dengan tuntutan asal dan sumber sekunder, tidak boleh bercanggah dengan sumber prima. Jadi Dr. Rozami cuba sampaikan kepada kita, Al-Quran, As-Sunnah sumbernya satu. Dan salah satu fungsi As-Sunnah adalah menerangkan Al-Quran. Jadi macam mana pula As-Sunnah itu boleh bertentangan dengan apa yang nak diterangkan? Jadi dia mesti parallel, dia mesti selari ataupun selaras. Kaedah memahami hadis melalui kacamata Al-Quran bukanlah berarti menjadikan Al-Quran sebagai neraca untuk menilai sesuatu hadis itu diterima atau ditolak. Namun tujuannya adalah untuk meneliti kefahaman hadis agar selari dengan kefahaman Al-Quran. Oleh itu, jika seseorang mahu menolak sesebuah hadis kerana ia bercanggah dengan Al-Quran, maka itu termasuk dalam bab yang lain. Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah kaedah memahami hadis berdasarkan ayat Al-Quran. Kebiasaannya para ilmuwan membincangkan peranan As-Sunnah terhadap Al-Quran dari sudut As-Sunnah mengandungi penjelasan lanjut dan perincian terhadap Al-Quran. Namun di kesempatan ini hal itu tidak akan dihuraikan kerana penjelasan terhadapnya telah pun memadai dalam rujukan yang telah ditulis sebelum ini. Baik, kita pergi sahaja kepada kaedah asas dalam memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Baik, satu, makna zahir hadis yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Okay. Kalaulah ada hadis yang bercanggah dengan Al-Quran, maka kita kena tafsir hadis tersebut selari dengan Al-Quran. Baik, Dr. Razami berikan satu contoh tentang nazar. Ini hadisnya. Baik, sekarang ni jangan kita keliru. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita telah pun melepasi bengkel takhrij yang pertama. Maksudnya semua hadis ini sahih untuk diamalkan. Kita pergi kepada bengkel yang kedua. Bengkel yang kedua apa dia? Macam mana hadis itu kita nak faham. Jadi tak ada isu, ini hadis ni tak sahih. Itu isu lain. Baik, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan nazar. Nazar ini maksudnya adalah buat aku janji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun buat sesuatu.
innahu la yuraddu syai'an, sesungguhnya ia nazar itu tidak menolak sesuatu pun. Maksudnya kat sini bicaranya adalah tentang takdir. Wa innama yustakhraju minal bakhil, akan tetapi ia adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada orang bakhil. Kan biasa macam itu. Orang kata kat student universiti, kalau aku tak gagal subjek ni, kan dia takut gitu, aku tak gagal subjek ni. Biasa orang target tinggi, kalau aku dapat 4 flat, aku akan belanja kawan aku supaya orang makan. Tapi dia rasa macam gagal lah subjek ni. Lalu dia pun cuak gitu, takut. Dia kata kalau aku tak gagal subjek ini, aku akan belanja kawan aku makan 10 orang. Itu nazar. Dan Nabi SAW sebut nazar seperti itu dapat satu nikmat, kemudian akan ditimbal balas dengan ibadah, merupakan suatu kebakhilan. Baik, saya nak kita pergi kepada perkataan nahan Nabi SAW anin nazar. Nabi larang akan nazar. Tetapi Al-Quran pula ada sebahagian ayat Quran sebutkan Allah Ta'ala memuji orang yang menunaikan nazar. Jadi bila ada pujian terhadap orang yang menunaikan nazar, seolah-olah apa? Sekurang-kurangnya perbuatan bernazar itu pada takat harus. Kan nampak macam bertentangan. Nabi larang tentang nazar, satu orang Muslim itu buat nazar. Satu lagi ayat Quran kata apa? Allah Ta'ala puji orang yang melaksanakan nazarnya. Baik, kita bacakan dalam suratul Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Baik, jadi macam ni kita nak faham ni. Satu, larang. Satu lagi, puji. Baik, kita pergi kepada teks itu. Oleh itu, pujian yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang menepati nazar atau melunaskannya menunjukkan perbuatan tersebut paling kurang diharuskan. Takkan Allah Ta'ala puji satu benda yang dilarang ataupun yang Allah Ta'ala sendiri tak suka. Baik, maka hadis ini, tengok macam mana kita nak rungkaikan hadis ini tentang dan juga puji. Makna hadis ini mesti difahami berdasarkan konteks yang selari dengan kefahaman Al-Quran, iaitu nazar pada dasarnya tidak dicela. Pada dasarnya tidak dicela. Sebab nazar itu ada beberapa kategori. Kategori yang Nabi larang ini adalah kategori di mana satu orang bernazar dengan harapan kalaulah nikmat Allah Ta'ala itu dia dapat, maka ibadah itu dia buat. Kita ada satu lagi nazar, seperti mana yang kita tahu dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Tuhan aku suatu puasa. Ada tak nazar yang tidak dilarang? Ada. Iaitu nazar yang tidak ada apa-apa, tapi dia berazam dan juga bertekad untuk melakukan ibadah. Aku bernazar untuk berpuasa 3 hari. Tanpa dia kata kalau aku dapat sekian, kalau aku dapat sekian. Itu yang Nabi SAW kata bakhil. Jadi kalaulah ada satu orang tengok satu hadis ni kan, dia pun berikan fatwa. Dia dengar kawan dia kata aku bernazar untuk puasa 3 hari. Dia pun baca hadis ni, dia kata engkau punya nazar itu dicela. Nabi larang, terkutuk, laknat, semua keluar gitu. Jadi benda ini penting. Baik, tengok. Ia dilarang dalam 2 keadaan. Jadi Dr. Razaimi sebutkan kat sini apa ini maksudkan dengan hadis tersebut. Seseorang itu bertekad bahawa nazarnya akan mengubah takdir dengan kehendak Allah, maka itu yang Nabi SAW larang. Yang kedua, seseorang itu bernazar untuk melakukan sesuatu amalan seperti solat, puasa, sedekah setelah tujuannya untuk mendapatkan balasan yang dikehendaki tercapai. Baik, sedikit istifadah di kat sini. Walaupun nazar itu disebutkan sebagian para ulama sebagai makruh, dalam hadis ini larangan. Kalaulah satu orang itu bernazar, tadi kita sebutkan apa? Student tu kata aku bernazar kalau aku
tak gagal subjek ni, aku akan belanja 10 orang kawan aku makan. Kemudian betul dia lulus dapat B. Kemudian dia baca hadis ni kan, ini makruh katanya ni, tak jadilah buat. Tak, dia tetap kena buat. Itu sedikit istifadah. Walaupun nazar itu adalah nazar yang makruh, tetapi dia tetap kena buat. Allahu a'lam. Baik. Yang kedua, kita dengan pantas. Makna zahir hadis yang bercanggah dengan maqasid asy-syariah. Muka surat 4. Maqasid syariah ini merupakan satu disiplin ilmu. Yang mana dengan disiplin ilmu maqasid syariah ini, para ulama dapat mengistinbatkan hukum. Maqasid syariah bermaksud secara umumnya adalah kenapa syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia ini ada tujuannya. Dan maqasid syariah itu ada 5 kesemua sekali. Yang pertama untuk menjaga agama, menjaga nyawa. Kemudian ketiga menjaga akal. Keempat menjaga keturunan, ada sebagian yang sebut nasab. Yang kelima untuk menjaga harta. Baik. Itu boleh faham Kita lihat tentang hadis perintah taat kepada pemimpin walaupun disakiti. Ini juga hadis yang boleh dikatakan menjadi polemik. Macam saya sebut tadi lah, bila kita tahu orang itu berhujah dengan ini, jadi kita kuranglah nak menuding ataupun menghantam. Jadi kurang sikit lagi kita hantam. Oh, kita tahu bahawa dia faham hadis ini macam gini. Saya tak kata kita mesti setuju. Okay, saya tak kata kita mesti setuju. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa dia ada hujah dia. Baik. Hadis itu. Ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja'a Allahu bi khairin fanahnu fihi. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun? Qala na'am, qultu hal wara'a dzalika syarri khairun? Qala na'am, qultu fahal wara'a dzalika al-khairi syarrun? Qala na'am. Qultu kaifa? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Saya tak huraikan ke atas itu, kita ringkaskan saja. Hudzaifah tanya, dia kata selepas kebaikan tu ada tak zaman keburukan, dan beliau bertanya-tanya, berkali-kali bertanya. Sampailah Nabi SAW sebut, yakunu ba'di, ada suatu keadaan setelah daripada aku ni, maksud Nabi setelah kewafatan aku, a'immatun, para a'immah, para imam, para pemimpin, mereka itu la yahtaduna bihudaya, mereka itu tidak berpetunjuk dengan petunjuk aku. Wala yastannuna bisunnati, tidak mengambil sunnah, tidak bersunnah dengan sunnah aku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin, dan mereka itu ada yang berhati, hati apa? Hati syaitan pada batang tubuh manusia. Lalu Hudzaifah tanya, kalau zaman itu, Hudzaifah ini muslim-muslimat, dia antara sahabat Nabi SAW yang cemerlang dalam bab hadis fitan. Hudzaifah bin Yaman antara sahabat Nabi yang cemerlang dalam bab hadis fitan. Bila sebut cemerlang ni, maksudnya banyak riwayat-riwayat tentang fitan kita sampai kepada kita melalui jalan Hudzaifah. Tanpa menafikan ada sahabat lain seperti Abu Hurairah juga banyak meriwayatkan tentang hadis fitan. Jadi fitan ini adalah hadis berkenaan dengan ujian yang manusia akan hadapi pada akhir zaman, yang akhirnya imannya itu akan kekal ataupun imannya itu akan berubah. Jadi itu adalah hadis fitan. Jadi Hudzaifah tanya, kaifa asna'u ya Rasulullah? Kalaulah aku jumpa pada ketika itu, zaman itu, pemimpin yang berhati syaitan dan tak ada apa, tak bersunnah, tak beragama lah, maksudnya tak beragama. Kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana aku nak buat? In adraktu dhalik. Qala tasma' wa tuti'u lil amir. Nabi SAW ini yang biasanya dijadikan hujah. Nabi kata apa? Tasma', engkau dengar, wa tuti' lil amir, engkau dengar dan juga patuh terhadap perintah ketua, perintah pemimpin. Kalau kita sini, siapa pemimpin paling tinggi?
agung ataupun Perdana Menteri lah. Wa in duriba dhahruk, walaupun engkau punya belakang itu dipukul, punggung itu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan juga hartamu diambil. Fasma' wa ati', tak kira lah engkau jadi macam mana pun, engkau kena dengar dan taat. Baik, tengok komentar. Kita sebut tadi, Islam ini turun untuk menjaga 5 yang kita sebut sebagai maqasid syariah. Kat sini ada tak maqasid yang bertentangan dengan hadis ini? Yang sepatutnya kita kena pertahan, dan juga kita pernah baca hadis, kalaulah ada orang mencuri, merompak kita, dan kita mempertahankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan ganjaran kebaikan. Nampak tak macam bertentangan gitu? Dan maqasid syariah seperti mana kita sebutkan, kat sini ada 2. Satu apa, dia menjaga nyawa. Tak ada orang boleh pukul kat kita, melainkan dia akan dikenakan hukuman qisas. Itu sebab ada qisas, ada hudud kan. Kalau tak, benda tersebut tak dijaga, tak adalah, tak perlulah. Satu, nyawa, batang tubuh kita lah. Yang kedua apa dia? Kita sebutkan tadi, harta. Takkanlah maqasid syariah ini turun untuk jaga 5 kalau orang lain pergi buat kat kita, kita lawan. Tiba-tiba pemimpin buat kita, kita kata apa? Sami'na wa ata'na. Baik, sekali lagi saya sebutkan, mungkin ada di kalangan kita yang tak bersudi dengan penghujahan ini, tapi kita nak tahu, kita nak kaji bahawa ini adalah hujah yang mengatakan bahawa pemahaman yang kena taat walaupun di nyawa melayang dan sebagainya itu, ada yang tak setuju. Sebahagian orang melakukan kesilapan dalam memahami hadis ini secara zahirnya. Zahir hadis ini menjelaskan bahawa seseorang itu tidak boleh melawan kezaliman yang dilakukan seorang pemimpin, bahkan perlu redha dengan kezaliman dan perkara yang melampaui batas tersebut. Kalau kita faham hadis ini secara zahir, nescaya kita akan menafikan an-nasihatu min ad-din. Seperti mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Kemudian sahabat bertanya, kepada siapa? Dan di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa dia? Wali a'immah muslimin, pemimpin kaum Islam. Jadi kalau kita biarkan, bilanya nak nasihat dan bertentangan dengan dalam tajuk ini maqasid syariah. Baik, jadi Dr. Razaimi sebut, dia kata ada sebahagian yang salah faham, tanpa kita menafikan bahawa yang berpegang kepada zahir hadis ini juga ada hujahnya. Nantilah kita buat satu sidang lain kat sini. Sebelah kanan yang kata zahir, yang sebelah kiri kata tak. Kita meraihkan hujah dan juga keilmuan. Justru kefahaman yang tepat terhadap hadis ini ialah Nabi SAW menyatakan sedemikian, bertujuan bagi memilih kemudaratan yang lebih ringan, iaitu memelihara nyawa manusia. Perbuatan pemimpin merampas harta manusia dan memukul itu lebih ringan daruratnya berbanding membunuh mereka. Al-Qurtubi, Al-Qurtubi, Dr. Razaimi menukilkan perkataan Al-Qurtubi kat sini, telah memberi komentar yang sangat baik terhadap hadis ini dan menyatakan bahawa perkara ini perlu dilakukan oleh orang yang berhadapan dengan situasi ini agar dapat menyelamatkan diri dan tidak keluar melawan pemerintah yang zalim itu, kerana khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Di sini dia ada satu lagi bab yang kita sebut sebagai akhafu ad-dararain. Mana satu mudarat yang lebih ringan? Dia ambil harta ataupun nyawa melayang? Mana lebih ringan? Harta diambil. Ataupun ada satu lagi kaedah menyebutkan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau bertembung, maslahah kita apa dia? Kalau bertembung di antara maslahah dan juga nak menolak kemudaratan, maka kaedah kata apa? Kena tolak mudarat terlebih dahulu sebelum mengambil kemaslahatan. Ini terpakai dalam kehidupan kita. Terpakai tak? Terpakai. Contoh, kita ada duit, kita ada hutang, dan juga kita nak pergi berjoli lah.
Itu kan. Mana satu patut didahulukan? Bayar hutang, kemudian baru pergi berjoli lah, nak buat apa, nak pergi cuti dan sebagainya. Itu kita sebut daf'ul mafasid, menolak kemudaratan, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Hal ini disebabkan Al-Quran juga melarang seseorang itu untuk mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Cuma ada hadis-hadis yang lain, bila kita baca pemimpin ini lain dengan masyarakat, dia ada kaedah cara nak menasihati, tarik tangan pemimpin. Semua saya rasa tahu tentang hadis-hadis berkenaan dengan kena tarik, jangan mengaibkan pemimpin, kena cakap dengan perkataan yang bagus dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi kat sini kita faham bahawa ada hadis yang dia itu berubah, bukan tak konsisten, tetapi berubah disebabkan keadaan masa dan juga zaman. Saya rasa siapa yang mengikuti kuliah-kuliah Dr. Rozaimi dan juga Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin Mufti, Sahibu Samaha, ini antara banyak yang ditekankan. Sehingga kan ada orang yang tidak boleh menerima. Ada kata, contohlah rapat saf kan, rapat saf, mereka tidak menerima hadis itu boleh berubah disebabkan keadaan masa dan juga zaman. Baik, saya nak nukilkan satu hadis. Kalau orang kata alah ini ijtihad, tapi ada tak ada yang Nabi SAW sendiri ubah, dan benda tersebut bila Nabi sendiri ubah jadi kuat syariat. Baik, apa hukum lelaki memakai sutra? Bukan sutra solat, sutra haram. Kuat tak pengharaman itu? Kuat pengharamannya, kuat. Ada beberapa sebab lah. Di antaranya kenapa lelaki dilarang memakai sutra, sebab sutra itu dia nikmat dan juga lembut. Jadi lelaki ini fitrahnya adalah bukan lembut. Okay. Bukan lembut maksudnya gagah gitu kan, tough. Yang kedua, sebagian para ulama sebut kenapa dilarang memakai sutra oleh lelaki, sebab sutra itu menunjukkan ke femininan. Dia feminin, kita maskulin, orang feminin. Baik, ala kulli hal, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari oleh Anas, Nabi berikan rukhsah kepada Az-Zubair bin Awam dan juga Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra. Dalam hadis riwayat Muslim. Kenapa? Sebab mereka ini pergi perang. Jadi bila kita pergi perang, dia bukan macam kehidupan biasa yang kita basuh baju kan, rasa macam peluh gitu kita basuh baju. Jadi baju itulah dipakai berhari-hari. Bila baju tersebut dipakai berhari, apa jadi kat baju tu? Dia apa kita sebut yang bintik-bintik kat baju tu apa? Kutu baju lalat baju. Tak lalat. Ya, tak lalat. Kalau yang tudungnya ada kan tak lalat, apa tudung bertak lalat kan, dekat tepi-tepi tu. Maksud kita tahu tudung tu lama tak basuh, kuning. Jadi bila begitu, gatal. Dalam riwayat yang lain ada kutu. Nabi SAW bagi izin dekat Abdurrahman bin Auf dan juga Az-Zubair bin Awam untuk memakai sutra. Bahkan sebahagian para ulama, di antaranya ada Ibnul Majishun, dia ekstrak daripada hukum itu. Maksudnya masa perang itu Nabi bagi izin Abdurrahman dan juga Az-Zubair ini memakai sutra. Ibnul Majishun kata apa? Yang demikian itu dia istimbatkan hukum annahu mustahabbun fil harb. Memakai sutra oleh lelaki hukumnya apa? Sunnah semasa perang. Saya pun tak tahulah sutra macam mana keadaannya. Sedap pakai. Macam mana? Payah nak jumpa. Dia tak bertak lalat Istilahnya tak lalat Saya tak tahulah, kena tanya muslimat lah. Gitu. Bahkan sebagian kata sebab dia menunjukkan izzah gitu kan. Nampak berkelit berkilat. Nampak tentera umat Islam ni. Gitu. Jadi kalau orang kata, para ulama sebutkan, kalaulah ini tak babitkan nyawa, takat gatal itu garu je lah, pun Nabi SAW kata apa? Tak apa, pergi tukar kepada baju sutra.
Apatah lagi yang membebitkan nyawa, di antaranya apa? Rapat saf kalau terjangkiti. Itu saya rasa benda itu dah lama dibincangkan. Ustaz Adli pun dah berhujah macam-macam, itu pun kena, yalah, orang tak terima. Kembali semula kepada apa yang saya sebutkan, man qalla ilmuhu, siapa yang kurang ilmunya selalu nak berdebat. Dia sajalah yang betul. Allahu alam. Baik, sikit lagi. Saya biasa kalau kuliah 1 jam kita akan rehat berapa minit? 5 minit. Iyalah. Kat mana dah? Muka surat? Jauh lagi perjalanan. Ya, saya sampai muka surat 40 lebih dah. Baik. Dah habis maqasid. Kita pergi kepada yang ketiga, hadis mengenai kebinasaan yang berlaku sebelum kiamat. Ini pun sama jugalah, hadis fitan. Apabila sesebuah hadis mengandungi perkara akan datang tentang kerosakan sistem alam yang berlaku sebelum kiamat, maka ia mesti difahami selari dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Quran. Hadis-hadis seperti ini dinamakan sebagai hadis fitan. Keterangan Nabi SAW tentang fitnah dan kacau bilau yang berlaku pada akhir zaman bukanlah bermaksud manusia itu dipaksa menerima takdir. Kan sekarang ni kan, orang suka sebut begitu. Di antara trend penafsiran hadis fitan ini adalah ta'yin yang baru-baru ni muncul. Ta'yin ni maksud dia, dia kata Dajjal muncul sekian hari bulan. Dajjal muncul pada tahun 2030. Kita tengoklah sekarang ni orang tengah bicara tentang 2030. Dia kata Dajjal mesti keluar 2030. Itu trend yang salah. Bahkan ketika Nabi Jibril alaihissalam tanya dekat Nabi SAW, apa soalan itu tentang hadis iman tu? Islam, iman dan juga ihsan. Mata sa'ah. Apa jawapan Nabi SAW? Mal mas'ulu bi'alama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Dia kata, engkau tak tahu, aku lagi tak tahu. Kemudian Jibril tanya kat Nabi tentang tanda-tandanya. Nabi SAW bagi tahu tanda-tandanya. Nak kata itu merupakan dalil terbesar bahawa ta'yin itu tidak ada. Kata jadi sekian tahun 2030, dah habis 2020, tak jadi pula. Dajjal tak jadi. Oh, dia tak jadilah, dia masuk balik semula, dia ikat balik diri dia, nanti dia keluar balik. Sebab dia kata ada vaksin, tak jadilah keluar nanti lain next time. Dia tak gitu. Sebab apa? Kalau orang buat ta'yin dan dia ta'yin itu salah, dia terpaksa ubah ijtihad dia banyak kali. Dan Islam tak seperti itu. Kita ada prinsip. Kita bukan tak jadi, tukar baliklah ijtihad tu. Lama-lama dia akan memalukan diri dia sendiri. Dan siapa yang baca, di antara tokoh, tak silap saya nama Ahmad Farouk, dan juga ada sezaman dengan beliau tu tahun 80-an. Beliau dah predict benda tersebut. Bukan baru-baru ni je, baru-baru keluar apa? COVID ni. Kalau kita luaskan pembacaan sikit, zaman tahun 80-an, 90-an ada yang predict. Keluar Dajjal tahun 2000. So masa tu kan Y2K kan. Takkan setiap kali tak jadi berubah. Dan apakah kita nak berserah tentang hadis fitan? Tak, bukan begitu hadis fitan. Nabi SAW bagi tahu tentang fitan supaya apa? Kita tersedar, oh ini nak dekat nak kiamat ni. Supaya apa? Kita tambah amal. Kan Nabi kata, hendaklah kamu bersegera sebelum keluarnya Dajjal, sebelum keluarnya begitu, sekian dan sebagainya. Jadi, kena difaham. Hadis tersebut bukan seperti mana secara kita kata, oh ini Dajjal keluar, ini Dajjal, Ya'juj Ma'juj keluar. Lebih turut daripada itu, selain daripada ta'yin, dia takwil. Apa takwilnya? Dulu ada orang takwil, ini lama dah, mungkin dia muncul semula. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu satu bangsa. Lalu dia pergi takwil apa? Ya'juj Amerika, Ma'juj siapa? Rusia. Ya, di antaranya Syekh, bukan Syekh lah, Imran Nazar Hussain. Ya'juj Ma'juj. Macam mana pula yang apa? Khabib. Khabib kan orang Islam kan? Dia kat mana Khabib? Semua kenalkan Khabib. Dia kan orang Islam kat Rusia. Apakah dia itu Dajjal?
marah dia. Nak kena ikat ke masa apa, nak kena gusti apa. Jadi salah penafsiran itu. Wallahu alam. Baik, berikutnya. Faedah memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Satu, mengetahui makna gharibul hadis melalui Al-Quran. Gharib hadis adalah perkataan. Perkataan yang tidak difahami bahkan oleh orang Arab sendiri, disebabkan salah satunya adalah kerana penggunaan perkataan sebut yang jarang. Contoh, hadis Nabi SAW sebut tentang tur'ah. Tur'ah bahkan orang yang belajar bahasa Arab juga tak tahu. Tur'ah tu apa dia? Tur'ah. Kalau saya sebut bustan, apa maksud bustan? Taman, ladang, kebun. Jadi tur'ah itu Nabi guna dalam teks baginda. Dia seerti dengan bustan. Kenapa? Sebab manusia berubah, menyebabkan bahasa mereka juga berubah. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW merupakan afsahul Arab, Arab yang fasih. Dulu kita ada guna perkataan kendatipun. Sekarang kalau kita tanya budak-budak SPM, kita kata kendatipun. Dia kata, apa kendatipun ni? Ini maki ke apa? Bukan, kendatipun bukan makian. Lagi apa? Perkataan dimakzulkan. Apa maksud dimakzulkan? Antum pun tak tahu kan, dimakzulkan. Perdana Menteri itu dimakzulkan kerana sebahagian anggota parlimen lompat parti, diturunkan daripada takhta. Makzul. Kalau kita pakai bahasa kita kembali semula zaman mak ayah kita tahun 80-an, 70-an. Kita kata pakcik cakap ni pisang. Dia pun kata pisang. Pada masa itu pisang diketahui sebagai buah. Pakcik janganlah cepat koyak. Dia kata koyak, saya tak ada baju yang koyak katanya. Jadi perubahan perkataan itu. Perkataan yang lama, yang klasik, yang fasih itu kita tak pakai. Kita pula merosakkan bahasa. Pisang lah, apa, koyak lah, apa lagi. Yalah, gitulah. Semua tu. Jadi, penting supaya hadis itu kita satukan dengan Al-Quran, kita faham. Oh, Nabi guna perkataan ni untuk ini. Baik, cuba tengok perkataan, contoh yang Dr. Razaimi sebutkan kat situ. Hadis tentang Al-Qay'an dalam hadis. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Baik, cuba siapa yang ada buku tu tengok perkataan Qay'an. Innama hiya Qay'an. Jumpa perkataan Qay'an itu. Kita nak faham apa Qay'an, tak apalah, kita Dr. Razaimi dah terjemah kat situ kan. Tapi asalnya itu, nak faham tentang Qay'an tu, kita rujuk kepada ayat Al-Quran. Surah Taha, muka surat berikutnya itu, muka surat 8. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an. Itu perkataan qa'an safsafa. Allah Subhanahu wa taala bila sebut fayadharuha qa'an safsafa, apa maksud qa'an kat situ? Gunung ganang yang tandus. Maka ayat Quran ini kita fakaikan kefahamannya terhadap perkataan Nabi SAW, innama hiya Qay'an. Saya rasa kalau muslim-muslimat baca boleh faham. Okay. Kalau nak dihuraikan jadi panjang. Baik, wallahu alam, kita berhenti dulu seketika, mungkin 5 minit ataupun 10 minit kot. Mungkin ada yang nak sarapan, mungkin ada nak ke bilik air dan sebagainya. Jadi kita akan sambung pada pukul 10 ataupun 10.05 minit. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, boleh kita mula. Mungkin kita bagi laluan sikit untuk susun meja. Boleh yang mana tak muat boleh duduk sini lagi lah. Kita dah buka banyak muzik. Meriah, masya-Allah. Boleh tak? Boleh, boleh. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kita pergi kepada yang berikutnya. Saya sahaja tangguh untuk topik yang berikutnya itu, sebab dia memerlukan sedikit huraian. Muka surat 8, dan huraian ni perlu sebab akan disentuh lagi pada topik-topik yang berada di belakang. Baik, kita pergi kepada yang kedua, membezakan antara hakikat lughawiyah dan hakikat syar'iyah melalui Al-Quran. Kita ada berapa hakikat? Jazakallah khair. Muslimin muslimat Allah sekalian, kita ada 3 hakikat. Saya sebut siap walaupun Dr. Zaimi tidak menyebutkan kat sini. Kita ada yang pertama hakikat lughah, yang kedua adalah hakikat syarak, dan yang ketiga adalah hakikat uruf. Dan kesemua hakikat ini memberikan peranan dalam penentuan hukum. Hakikat lughah adalah hakikat yang kita faham bila Nabi SAW mengungkapkan satu perkataan, kita faham secara makna literal. Manakala hakikat syarak adalah perkataan yang asalnya difahami secara literal, disebabkan syarak turun, maka dia telah pun bertukar kepada satu istilah baru. Contoh perkataan as-salah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan juga sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan perkataan sallu kat situ kan ada 2. Perkataan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu bersolat seperti mana kamu melihat aku solat. Solat kat situ difahami secara makna ataupun hakikat syarak. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir, dengan zikir tertentu, dan disudahi dengan salam secara umumnya. Kita tahu solat. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa maksud sallu kat situ? Dia difahami dari sudut makna bahasanya. Mendoakan. Malaikat bagi hak malaikat mendoakan Nabi SAW, maka bagi Allah Subhanahu wa taala merahmati. Jadi perkataan sama, solah, sod, lam, alif maksura, solah. Tetapi satu difahami dari sudut makna syarak, satu difahami dari sudut makna bahasa. Mungkin orang tertanya-tanya, dari sudut hurufnya ada kesan ke? Ada. Kita ada dalam bab munakahat. Nantilah, tak payahlah. Saya terang ni dulu. Nanti, ya. Contohnya satu orang kata, mak dia kata dekat anak dia. Dia kata, Muhammad, pergi beli daging. Muhammad balik daripada pasar, dia bagi kat mak dia. Tengok mak dia buka plastik, sotong. Mak dia kata, kan mak suruh beli daging. Muhammad pun kata, ya, ini daging sotong. Tapi pada uruf kita, bila mak kita suruh beli daging, apa yang kita faham? Daging lembu.
Jadi dia ada kesan terhadap syarak. Contohnya satu orang tu, dia kata aku bernazar. Walaupun nazar ini nazar yang salah, tapi andai kata, dia kata aku bernazar untuk tak makan daging selama 3 hari. Tiba-tiba dia pergi makan daging ayam. Kawan dia kata, engkau bukan dah bernazar ke? Dia kata, aku nazar tak makan daging. Tu daging ayam pada masyarakat kita bukan daging. Walaupun betul lah penggunaannya kan, dari sudut maknanya betul penggunaan. Daging ayam merujuk kepada isi. Jadi ada kesan. Kalau dalam bab munakahat, dia ada dalam bab mahar itu kan. Mahar apa? Ada 2 jenis mahar. Satu mahar bukan mahar cinta ya. Mahar apa? Mahar musamma. Satu lagi mahar mithil. Mahar musamma ni, katalah kita pergi dekat satu orang perempuan kita nak nikah, disebut, saya nak mahar saya RM1,000. Mahar yang disebutkan. Katalah sampai ke sudah perempuan tu malu-malu kan, dia tak sebut. Kita tengok dia itu dari sudut urufnya, perempuan sebanding dia itu ada degree, kemudian ada master, ada pekerjaan. Perempuan sebanding dia itu, wanita sebanding dia itu, berapa biasanya mahar yang masyarakat letak? Kita pun pergi letak. Jadi kat sini ada 3. Satu hakikat lughah, hakikat syarak dan juga hakikat uruf. Baik, membezakan antara hakikat lughawiyah dan hakikat syara'iyah melalui Al-Quran. Kita terus sahaja kepada contoh. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Sa'ad bin Waqqas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan sesuatu kepada seorang lelaki. Dan Nabi tak berikan kepada satu orang lelaki yang bagi Sa'ad lelaki tersebut patut dapat. Saya ringkas, saya tak terjemah satu-satu. Fakultu, lalu Sa'ad bin Waqqas kata, ya Rasulullah, ma laka an fulan? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tak beri si fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Perkataan mukmin itu. Sa'ad bin Waqqas kata apa? Demi Allah, aku nampak si fulan yang kau tak kasih tu, dia seorang mukmin. Lalu Nabi SAW kata apa? Au musliman, ataupun dia seorang muslim. Pada kita muslim-muslimat, ada beza tak muslim dan juga mukmin? Ada. Apakah muslim kat sini merujuk kepada makna bahasa ataupun makna syarak? Kalau muslim merujuk kepada makna syarak, kita sebut dia orang Islam. Tapi kalau muslim kat sini merujuk kepada makna bahasa, maksudnya apa? Dia orang yang berserah diri. Boleh faham? Baik. Muka surat 10. Al-Bukhari menjelaskan, lafaz Islam pada hakikat syara'iyah membawa maksud suatu agama yang benar. Manakala pada hakikat lughawiyah berarti menyerah dan tunduk serta patuh. Sebelum meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini memberikan isyarat bahawa Al-Bukhari mahu pembaca memahami makna iman dan Islam pada hakikat syar'iyah. Di antara level muslim dan juga level mukmin, mana satu lebih tinggi? Level mukmin lebih tinggi. Sebab satu orang itu percaya dan dia masuk Islam, maka dia sampai satu level kita sebut sebagai muslim. Dia beriman dengan yakin dan beramal terhadap apa yang dia beriman, maka kita kata dia seorang mukmin. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat kata apa? Orang Arab Badawi yang baru masuk Islam kata apa? Kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kamu belum beriman sepenuhnya, tetapi kamu itu telah Islam. Baik, yang ketiga, menafsirkan lafaz hadis yang mujmal berdasarkan Al-Quran. Mujmal maksudnya yang lebih luas, maksudnya umum. Kita pergi kepada contoh hadis syafaat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha nahshah. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam di antara makanan kegemaran baginda adalah tu adh-dhira'. Apa maksud adh-dhira'? Kalau saya faham kaki kambing, tapi kat situ betis kot betis apa, lem sheng. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Hadis ini panjang. Wa hal tadruna mimma dhalik? Yajma'u Allahu an-nasa al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid yusmi'uhum ad-da'i wa yanfadhuhum al-basar wa tadnuna asy-syams wa yablughu an-nasa min al-ghammi wal qarab ma lam yutiquna wa la yahtamilun fayaqulu an-nas ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'du an-nas li ba'din alaikum bi adam fayatuna adam alaihi salam fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana fayaqulu adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu qad nahani 'ani asy-syajarati fa'asaitu nafsi 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 idhhabu ila ghairi idhhabu ila nuh fayatuna nuhan fayaqulun ya nuh innaka anta awwalur rusul ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqul inna rabbi 'azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu qad kanat li da'watu da'wat wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi nafsi nafsi idhhabu ila ghairi. Baik, hadis ni panjang, saya berhenti kat situ sebab ini yang menjadi topik perbahasan kita. Hadis ni tentang syafaat, mana ketika umat Islam pula seluruh manusia berada di mahsyar, manusia mula mencari syafaat untuk menyegerakan hisab. Nabi beritahu, aku yang akan memberikan syafaat untuk menyegerakan hisab. Sebelum manusia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pergi mencari Nabi Adam. Adam kata apa? Aku tak layak disebabkan aku pernah bermaksiat kepada Tuhan aku. Allah Ta'ala larang aku makan satu pokok punya buah, aku pergi makan. Pergi kepada selain aku. Akhirnya manusia pergi pada Nuh. Nuh kata, aku tak layak. Baik, cuba tengok perkataan Nuh kat situ. Kenapa? Apa alasan Nuh alaihi salam? Saya baca tu, wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha. Muslimin muslimat, para anbiya ini Allah kurniakan ada satu doa yang Allah Ta'ala tak akan tolak. Alhamdulillah, Nabi SAW doa itu dia simpan. Ketika mana penduduk Taif melontar Nabi SAW dengan batu sampai berdarah, Allah Ta'ala utuskan malaikat bukit, nak tak kami hempap? Nabi SAW tak gunakan doa tersebut, tetapi Nuh AS menggunakan doa itu terhadap kaumnya. Ya, tak salah juga, sebab kaumnya itu dah tak ada ruang, ratus tahun dakwah tak jadi-jadi. Nuh AS merasa bersalah menggunakan doa itu untuk kemusnahan kaum dia. Boleh faham? Ada tak dalam hadis ini disebutkan apakah doa Nuh? Tak ada. Doa tersebut ada pada hadis. Doa tersebut ada pada ayat Quran. Selama ni kita tahu bahawa hadis akan memperincikan Al-Quran, tapi dalam masa yang sama Al-Quran juga akan memperincikan apa yang disebut dalam hadis secara umum. Baik, doanya pada muka surat 16 berada pada surah Nuh ayat yang kelima.
Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Inilah doa Nuh alaihi salam. Boleh faham Yang keempat, takhsis al-am pada hadis berdasarkan Al-Quran. Ini am, umum, dikhususkan. Baik, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang menyempurnakan rukun ini, maka dia termasuk dalam kalangan orang Islam. Dapat difahami bahawa sesiapa yang tidak melakukan semua perkara ini, dia tidak dikira sebagai Muslim. Betul? Ada tak yang tak buat perkara ini tapi dia masuk syurga? Ada? Siapa dia? Kalau kita tengok hadis ni saja, kita kata semua orang yang bukan Islam, dia tak masuk syurga. Betul tak? Betul. Tapi bila kita tengok ayat Al-Quran pada surah Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa perkataan zuriat dalam ayat ini merangkumi anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum mereka mencapai umur baligh. Anak-anak yang mati usia 5 tahun. Apakah mereka mengucapkan syahadah? Diorang pun kadang tak tahu. Anak-anak usia 2-3 tahun tak tahu syahadah. Solat pun solat begitu-gitu aja kalau mungkin solat. Apakah mereka tak termasuk dalam hadis ini? Tak. Sebab Al-Quran memperincikan pada surah Tur, sebahagian para ulama sebut termasuklah yang akan mengikuti ibu bapa mereka ke syurga adalah anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil masih lagi tak buat benda ni semua. Mereka tak puasa, mereka tak pergi haji, mereka tak berpuasa pada Ramadan. Boleh faham Jadi Al-Quran kena hadis itu kena diselarikan kefahaman dengan Al-Quran. Baik, yang kelima, membezakan makna lafaz mushtarak dalam Al-Quran dan hadis. Lafaz mushtarak ni adalah lafaz yang dikongsi maknanya. Bahasa Melayu ada tak yang satu lafaz tapi makna lain-lain? Ada. Contoh perkataan mereka. Apa maksud mereka? Mereka boleh membawa maksud kata ganti diri yang ketiga. Kata ganti diri yang pertama apa dia? Saya, aku, beta, kami. Kata ganti diri yang kedua? Awak, engkau, kamu. Kata ganti diri ketiga? Dia, mereka. Mereka juga dengan tulisan yang sama boleh membawa maksud perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan mencipta. Lafaz mushtarak. Satu lafaz yang maknanya itu ada pelbagai. Ini panjanglah ni. Itu nak bagi contoh saja. Walaupun ada sebahagian para ulama bahasa tak bersetuju adanya lafaz mushtarak, tapi ala kulli hal dalam perbahasan ini kita nak bagi faham, kita pilihlah pendapat kata lafaz mushtarak itu ada. Sebab mereka tak setuju, dia kata sebab penggunaan satu-satu perkataan membawa maksud yang berlainan. Okey. Itu untuk meringkaskan, kita ada setengah jam lebih kurang. Contoh, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis ini tentang, cuba lihat perkataan tas'aun. Apa maksud tas'aun? Berkejar, berlari. Nabi kata kalau kamu pergi ke masjid nak mendirikan solat, jangan berlari. Baik. Tengok pada ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au. Hadis kata jangan berlari. Ayat Quran kata apa? Sila berlari. Wahai orang beriman, kalau kita nak faham kata-kata ini sama maknanya ni kan. Wahai orang beriman, jika nudiya lis-salah, dipanggil, azan telah berkumandang untuk solat Jumaat
Allah Ta'ala kata apa? Fas'au, maka hendaklah kamu berlari. Kalau kita faham makna sa'au dengan makna berlari juga, maka maksudnya Allah Ta'ala suruh berlari, kita akan nampak pertentangan. Sedangkan sa'a ada makna lain. Apa dia? Bersegera, tinggalkan semua benda tu, pergi bersegera. Segera tak bermaksud kena berlari. Kemudian ada lagi ayat, waman aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang mengkehendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amalan baik untuk akhirat dan dengan usaha yang layak baginya. Perkataan sa'a juga boleh maksud apa? Berusaha. Boleh maksud lari, boleh maksud apa? Segera, boleh maksud usaha. Jadi tak sama. Kita akan masuk nanti bab berikutnya. Siapa yang pincang bahasa Arabnya, pincang jugalah dia tu nak istinbat hukum. Di sini kita akan menghargai bahawa orang nak istinbat hukum bukan mudah. Ada orang tuduh ulama dajjal, asatidah kerajaan dan sebagainya kan. Dia sendiri bahasa Arab pun mungkin SPM dapat D-. Tak faham gitu kan. Dia cepat gitu melontarkan dia punya fatwa sendiri. Bahasa Arab pun tak lepas. Bukan salah untuk berikan fatwa, boleh, tapi kena melalui semua fasa tu. Belajar bahasa Arab bagi lulus, belajar usul fiqh bagi lulus, ulumul hadis bagi lulus. Bukan takat faham tapi lulus dan juga ingat. Baik. Kemudian yang keenam terakhir, alhamdulillah, takkid mutlak. Takkid ni mengikat satu perkataan. Contoh hadis, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Secara literalnya hadis ini zahirnya menafikan konsep yang terdapat dalam Quran, iaitu seorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka para ulama hadis mentakwilkan hadis ini. Takwil kat sini bukan maksudnya mengkalihkan. Assalamualaikum, minta maaf gangguan kita ada buat kutipan pakaian terpakai. Kalau siapa yang dapat poster, kalau sesiapa yang ada bawa, kita nak bawa sekejap ke pusat pengumpulan. Jadi kalau siapa yang ada bawa boleh letak situ dulu. Nanti ada beberapa round lagi lah akan bawa lagi. Jadi kalau siapa yang ada bawa boleh bagi pada Abang Izham kat belakang. Itu saja. Minta maaf ganggu. Baik. Maka para ulama hadis mentakwilkan hadis. Takwil kat sini maksudnya dari sudut tafsir ataupun menghuraikan, bukan takwil dari sudut mengkalihkan makna zahir kepada makna rajih kepada makna marjuh. Maksud di sini kerana dia berwasiat kepada keluarganya untuk meratapi atas kematiannya. Boleh faham Mayat akan diazab disebabkan tangisan ahli keluarganya. Di sini tak diperincikan si mayat yang macam mana. Para ulama sebutkan mayat yang ketika dia hidup, dia suruh ahli keluarga dia, kalau aku mati engkau nangis. Jadi itu maksudnya mayat yang macam mana. Mayat tu ada satu lafaz, tapi ditakkidkan sifat mayat tu macam mana. Si mati yang ketika dia hidup, dia suruh ahli keluarganya meratapi dia. Itu maksudnya ada satu perkataan yang mutlak, tiba-tiba ditakkidkan, diletakkan sifat. Wallahu a'lam. Baik, kita ada setengah jam dengan pantas. Macam mana cara nak pantas? Baca tajuk. Itu kaedah dia. Memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Kat sini ada nukilan oleh Asy-Syatibi yang Dr. Razami nukilkan. Saya rasa boleh baca sendiri. Kepentingan memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Hadis kena difahami berdasarkan bahasa Arab. Okey, saya rasa dengan huraian kita pada kaedah yang pertama, muslim-muslimat tahu sedikit sebanyak tentang kaedah yang kedua ni. Hadis kena difahami dengan bahasa Arab, melalui bahasa Arab. Terdapat beberapa faedah memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Okey, muka surah 22.
kat bawah tu, perinciannya dapat dijelaskan seperti berikut. 1. Mentafsirkan perkataan dalam teks hadis merujuk kepada makna dalam bahasa Arab. Okay. Yang kedua, dah mula ni baca tajuk ni kan, mengelakkan salah sangka terhadap golongan sahabat. InsyaAllah yang satu tu boleh faham. Mengelakkan salah sangka terhadap golongan sahabat. Ini ada contohnya menarik. Kita lompat terus ke muka surat 25. Tajuknya apa? Mengelakkan salah faham terhadap sahabat. Baik, semua tahu sahabat tidak dinilai dalam periwayatan hadis. Maksudnya kalaulah kita nampak itu nama sahabat, kita tak pergi cari sahabat ni apa, sikoh ke tak sikoh. Tak, semua sahabat dihukum sebagai udul. Ada sifat adalah kat mereka. Islam, balik, berakal, kesemua itulah, tidak dicela dari sudut mereka punya peribadi, adalah. Baik, kat sini Umar menggunakan perkataan kepada Hisham bin Hakim, engkau pembohong. Dari sudut, kalau kita bacalah, kan orang tahu perkataan kadhib, bohong. Baik, sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra surat al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dengarnya? Umar. Umar dengar Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Furqan. Fastama'tuhu liqira'ati. Aku pun dengar dengan teliti tentang bacaannya. Fa idza huwa yaqra' ala hurufin katsirah lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca dengan satu bacaan yang aku rasa pelik. Begitulah bahasa kita. Dengan huruf ini, subjek qiraat lah ni. Biasanya hadis ini dia banyak dalil tau. Salah satunya mengisbatkan qiraat ada. Lain apa dia? Mengisbatkan kena minta klarifikasi. Kalau sampai khabar kepada kita, kita minta klarifikasi. Lalu Umar kata, fakittu usawiruha fi shalah fatasabbartu hatta sallam. Umar ni tak tahan, dia nak pergi apa, cekik orang tu kan. Dia kata, aku sabar sampailah solat habis. Falabbabtuhu biridai. Aku pun apa, labbabtu. Apa maksud labbabtu? Dia terjemah apa kat sini, labbabtu? Genggam. Dia pergi cekik gitu, labbabtu biridai. Labbaba juga boleh maksud pukul. Dia pakai ridak gitu, kan dia pergi cekik gitu. Umar, kalau kita gaduh. Fakultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Dia kata, siapa yang ajar engkau baca surah ni macam gini? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baca kat aku macam gini, sampai aku baca macam gitu, Nabi SAW. Kemudian Umar kata apa? Kadzabta. Engkau dusta. Muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Dalam periwayatan hadis, satu orang perawi yang dituduh menipu, tak sabit, maksudnya tak sabit dia tu ada rekod memalsukan hadis, tapi ucapan dia tu menipu. Kita tahu dia ni suka menipu. Maka perawi tersebut adalah pada status matruk, tak dipakai. Walaupun dia tak ada rekod pernah cipta dia palsu, tapi dia selalu menipu dalam kehidupan seharian dia. Dia matruk. Baik, sekarang ni Umar kata dekat Hisham ibn Hakim, engkau dusta. Kalau kita terjemah literal lah, kadzabt, engkau dusta. Jadi apakah ada sahabat yang berdusta? Jawapannya adalah kita kena tengok perkataan Umar dusta tu apa maksudnya. Baik, muka surat 26. Qauluhu kadzabt fihi itlaqu dhalika ala ghalabati dhann aw al muradu bi qawli kadzabta ay akhta'ta lianna ahli al-Hijaz yutliquna al-kadhiba fi mawdi' al-khata'. Baik, perkataan Umar kadzab, engkau bohong, bukan maksudnya ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Baik, kita tengok fihi itlaq, padanya pada muka surat 27 tu,
Padanya adalah menyebutkan perkara tersebut berdasarkan sangkaan kuatnya. Maksudnya sangkaan kuat Umar, dia ini berdusta. Bukan maksudnya sabit dia berdusta. Sangkaan Umar dia berdusta. Beza tu. Sangkaan Umar dia berdusta sampai Umar terkeluar daripada mulut dia, engkau berdusta. Ataupun perkataan kadzab boleh dihurai dari sudut bahasa. Ulama Hijaz bila sebut perkataan kadzab, katalah saya kata Nuri Islam kadzab, boleh maksud engkau berbohong ataupun engkau tersilap. Boleh faham Itu sebab penting belajar bahasa Arab. Ada dajjal yang sebenar, ada dajjal yang tak sebenar. Macam Malik ibn Anas kata dekat Ibnu Ishaq, dia kata huwa dajjal. Dia dajjal. Apa maksud dajjal kat situ? Berdusta. Ibnu Ishaq berdusta. Dan kita tahu kat sini ahli Hijaz bila dia sebut kadzab, maksudnya apa? Engkau tersalah. Baik. Kita lompat lagi pada muka surat 28. Boleh Kita lompat-lompat. Yang penting contoh tu. Mengelak penolakan hadis. Baik, ini hadis yang juga popular, yang digunakan oleh sebahagian orang yang membenci Islam, ataupun lebih tepatnya golongan-golongan feminis. Terdapat sesetengah pihak yang tersalah faham maksud hadis berkaitan dengan arahan Nabi SAW memukul isteri yang derhaka setelah gagal menasihatinya dan usaha memisahkan tempat tidur tidak berjaya. Contoh yang menjelaskan hakikat ini ialah kesilapan tulisan dalam sebuah blog yang bernama Kasim Ahmad. Disebut secara direct kat sini. blogspot.com yang mendakwa percanggahan hadis dengan hadis lain. Beliau berkata, telah kita lihat di atas bahawa hadis ini, Kasim Ahmad punya tulisan, menentukan hukuman rejam hingga mati ke atas penzina-penzina yang telah berkahwin. Tetapi perhatikan hadis ini. Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa Rasulullah SAW telah berkata, kamu mempunyai hak terhadap mereka, iaitu isteri-isteri kamu, agar mereka tidak meniduri sesiapa yang tidak kamu sukai. Boleh faham? Maksudnya apa? Kasim Ahmad baca hadis ni kat muka surat 29. Tengok muka surat 29. Kita sokong orang semangat beragama. Yang kita tak sokong bila satu orang itu bicara tentang agama melebihi daripada batas kemampuan dia. Kita suka orang berdakwah. Bahkan kita juga harap Baitul Salam ni juga berharap orang datang ke Baitul Salam supaya akhirnya muslim-muslimat berdakwah tempat masing-masing. Tapi kita kena ingatkan bahawa kita bercakap apa yang kita tahu. Kalau kita tahu A sampai F, kita bicaralah A sampai F. Apakah kita tidak boleh bicara lebih daripada F? Boleh. Kena pergi menuntut ilmu. Baik, tengok ni satu, subhanallah. Kasim Ahmad sebut apa? Menjadi hak kamu supaya isteri kamu tidak meniduri siapa yang kamu tak sukai. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kamu suka ke orang tu, maksudnya apa? Isteri kamu boleh tidur dengan dia. Boleh faham Berdasarkan hadis ni, walakum alaihinna. Tengok saya baca. Kalau difahami secara literal memang macam itu jadinya, ataupun dia tak faham nahwu saraf. Bagi kamu, walakum ni maksudnya hak kamu, alaihinna terhadap isteri-isteri kamu, alaihin ke atas wanita-wanita ini, Allah supaya mereka la tidak yuti'na. Yuti'na dalam bahasa Arab boleh membawa maksud dukhul. Maksudnya apa? Ai jima'. Dia faham yuti'na ni maksudnya dia pergi buka kamus,
Mungkin Google Translate, yuti' maksudnya jima'. Maka menjadi hak kamu supaya isteri kamu tidak bersetubuh menggunakan katil kamu, furushakum ahadan, satu pun siapa yang kamu benci. Dia faham ayat tu la yuti'na maksudnya apa? Isteri kamu tidak bersetubuh dengan orang yang kamu tu tak sukai menggunakan katil kamu. Fa in fa'alna dhalik, kalaulah mereka buat yang demikian, zalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau mereka buat, maksudnya ada tiba-tiba buka pintu, wal iyazbillah, pasangannya itu berzina dengan satu orang lelaki yang dia tak suka. Faham Kasim Ahmad, maka pada ketika itu barulah boleh dipukul, tapi pukul yang tak mencederakan. Ini jauh sangat menyimpang. Sedangkan isterinya telah pun berkahwin, dan kita tahu penzina yang telah berkahwin bukan takat pukul, rejam sampai mati. Baik, macam mana kita nak faham hadis ini? Kita lompat lagi kat bawah. Jelas dalam penulisan ini beliau keliru dengan makna hadis ini sehingga merasakan wujud kontradiksi antara hadis ini dengan hadis lain. Jawapan bagi kekeliruan ini boleh dijawab dengan fakta berikut. Lafaz hadis yang beliau bawakan terjemahan itu tiada dalam Sahih Bukhari. Sebaliknya ia terdapat dalam Sahih Muslim. Disebut kat situ riwayat Bukhari Muslim. Kita sebutkan tadi, kita ada kesedaran agama mesti dengan dalil. Kemudian orang tahu dalil ni kalau pakai kalau petik macam-macam, kita sebut Mu'jam al-Kabir oleh Tabrani ataupun selain daripada Bukhari Muslim, orang boleh pertikai, dia pun pergi tempek Bukhari Muslim, sedangkan benda tersebut tak ada dalam Bukhari. Nanti Dr. Razami sebut terjemahan itu tiada dalam Sahih Al-Bukhari, sebaliknya terdapat dalam Sahih Muslim. Satu, takhrij pun tak lepas, kemudian dia faham ikut cara dia sendiri. Jelas sekali Kasim Ahmad telah tersalah faham maksud lafaz hadis berikut. La yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Beliau memaknakannya sebagai kamu mempunyai hak terhadap mereka, iaitu isteri-isteri kamu, agar mereka tidak meniduri. Tapi sebenarnya perkataan yuti' itu lebih kepada bersetubuh. Sesiapa yang kamu tidak sukai. Mafhumnya apa? Muka surat 30. Jika beginilah cara kefahamannya, sudah tentu pasti maksud sebaliknya ialah isteri boleh berzina dengan siapa yang suami dia suka. Wal-iyazubillah. Ini adalah makna yang batil, kerana zina tetap haram sama ada lelaki itu suka tak suka. Bukan dia punya bidang kuasa. Itu syarak daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya maksud hadis ini, cuba tengok ni. Perkataan wata'a wal hamzah kalimatun tadullu ala tamhidi syai'in wa tashilihi. Perkataan wata'a adalah menunjukkan sesuatu yang memulakan sesuatu dan memudahkannya. Contohnya, saya sediakan untuknya suatu tempat. Kita sebut ma tawatta'ta bihi min firashin, ataupun silap, watta'tu lahul makan. Bila saya sebut watta'tu lahul makan, aku menyediakan dia satu tempat. Kalau kita faham, aku apa? Kalau kita guna perkataan tu, nampak tu bahasa Arab itu, watta'tu lahul makan. Kalau kita faham, watta'tu apa? Aku bersetubuh dengan dia. Tapi perkataan wata'a bukan setakat bersetubuh, boleh difahami. Maksudnya apa? Menyediakan ataupun memudahkan. Justru maksud sebenar hadis ini ialah jangan isteri kamu membenarkan seseorang yang kamu tidak sukai masuk ke rumah kamu. Jadi ini juga memberikan pengajaran, bukanlah semua hadis itu difahami secara makna literalnya. Jadi pura-puranda. Mungkin saya ingat Dr. Razami ingin buat lelucon kat sini, kat bawah tu. Saya baca ni menggelak sendiri. Perkataan kita ada dalam bahasa Arab muwatta'. Kalau kita ada ta'am, kita ada mat'am. Ta'am maksudnya makan, mat'am tempat makan.
Baik, jika perkataan watak tidak boleh dimaknakan selain daripada persetubuhan, adakah kitab Muwatta karya Imam Malik itulah kitab tu kata kitab yang telah disetubuhi. Sebab perkataan Muwatta kat situ Imam Malik kata apa? Untuk memudahkan fiqh. Muwatta itu maksudnya tashil, bukan kitab yang telah disetubuhi. Ada orang pergi setubuh kitab, Allah Akbar. Itulah, dia baru belajar bahasa Arab, dia kata, oh ini Muwatta ni isim maf'ul, maksudnya yang kena buat. Kalau wata'a setubuh, Muwatta yang kena setubuh. Dia pun pergi ambil, oh ini kitab Muwatta Malik ni, wal-iyazubillah, dia kata kitab yang telah disetubuhi. Bukan itu. Muwatta maksudnya kitab yang dipermudahkan. Permudahkan apa? Supaya orang baca fiqh dapat. Itu sebab Muwatta Malik, sebagian para ulama hadis tersebut, dia tak termasuk dalam kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah. Sebab dia asalnya bukan kitab fiqh. Dia bukan kitab hadis, tapi lebih kepada kitab fiqh, dan ada beberapa kaul selain daripada perkataan Nabi yang masuk dalam kitab tersebut. Nah, gitu. Ni satu lawak jugalah. Ataupun Dr. Zaimi ketika menulis ni serius. Kita tanya beliau. Baik, 32. Sempat ni kalau kita lompat. Disiplin memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. 1. Meraihkan khilaf ahli bahasa. Meraihkan khilaf ahli bahasa. Itu disebut man kathura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Contoh perkataan. Ini rasa ramai yang hafal hadis ni kan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang berkemampuan dari sudut ba'ah, maka hendaklah dia berkahwin. Ba'ah ni apa dia? Baik, kita lompat lagi ke muka surat 33. Pandangan yang pertama, ba'ah bermaksud persetubuhan. Jadi kalau kita terjemahkan ba'ah kepada maksud persetubuhan, barang siapa yang mampu untuk, maksudnya dia ada tenaga batin untuk melakukan persetubuhan, maka hendaklah dia berkahwin. Maksudnya kalau dia lemah tenaga batin, kena pergi berubatlah. Ataupun maksud yang kedua, al-ba'ah kat sini adalah kemampuan dari sudut fizikal menyediakan nafkah seisi rumah. Dan itu perkataan ba'ah itu saja ulama khilaf. Apa maksud ba'ah? Jadi kalau pakai yang kedua, tak kisahlah dia tu lemah tenaga batin ataupun tidak. Sebab kita tahu di antara perkara yang isteri boleh minta dipisahkan daripada pasangan adalah apabila suaminya tidak berkemampuan dari sudut batin. Jadi kalau kita faham makna yang kedua, dia lemah tenaga batin ataupun tidak, Nabi tetap galakkan berkahwin asalkan dia ada kemampuan material. Ada pandangan yang ketiga, ba'ah katanya bukan setakat kemampuan untuk melakukan hubungan intim, tapi dia termasuk sekali yang kedua, iaitu kemampuan dari sudut material. Boleh faham Jadi ini kena diraikan ketika mana kita baca hadis Nabi. Akhirnya kita tahu bahawa kalau satu orang yang menyampaikan agama asatidah, ataupun saya kena percaya kat sini ada pelajar-pelajar jurusan agama, kalau kita betul-betul amanah terhadap agama ini, sebelum kita pergi mengajarkan orang, kita akan baca semula. Kita akan tengok, oh hadis ini aku nak sampaikan. Maka kita akan baca semula huraian para ulama supaya benda yang kita sampaikan itu tak disalahfahami. Keluar daripada mulut kita yang tak semak, terus kita laju saja sebut. Itu sebab seperti mana yang mukadimah saya sebutkan di awal tadi, yang menyebabkan kita insaf. Bukan tak boleh jadi penyampai agama, boleh, tapi kena ada amanah yang kena dilaksanakan. Baca dulu,
tengok apakah yang kita faham seperti mana yang para ulama faham. Sebab bila kita mengeluarkan satu kenyataan, manusia ni lebih-lebih lagi lelaki ada egonya. Ada sebagian orang yang tidak munsif, tidak bersifat dengan sifat insaf. Dia susah nak tarik balik tu. Menyebabkan apa? Penyelewengannya itu menjadi lebih besar. Dia terpaksa buka ruang-ruang kita. Akhirnya bila kata, awak tak faham ikut sunnah ke? Ya. Dalam bab ini kami tak faham ikut salafus salih. Kami faham ikut cara lain. Sebab apa? Dia dah ditolak. Ego dia tu dah ditolak. Dia nak pertahankan juga. Menyebabkan apa? Dia kata, kami dalam bab hadis fitan ini, kami tak faham ikut cara salaf. Sebab sebelum kita keluarkan kenyataan, daripada kita menanggung malu, kita boleh sebut dua perkara. Satu, kalau tak tahu, kata wallahualam saya tak tahu. Ataupun kita kata wallahualam nanti saya cek balik apakah ini yang betul. Jadi bukanlah semata-mata kita datang ke depan bercakap gitu kan. Ada orang isti'jal dalam menyampaikan sesuatu pandangan. Yang kedua, mendahulukan definisi syarak ke atas definisi bahasa. Kalau bertembung di antara dua ini, maka yang patut didahulukan adalah definisi dari sudut syarak. Yang ketiga, kita lompat lagi, 37. InsyaAllah tamat sebelum pukul 11 dengan kaedah ini. Baca tajuk tapi boleh kan, saya rasa dah dapat tu sedikit sebanyak kefahaman. Jadi kalau lepas ni baca, insyaAllah boleh faham. Yang ketiga, boleh mendahulukan. Asalnya kalau bertembung di antara makna syarak dan juga makna bahasa, hakikat tadi itulah kita sebutkan, maka yang kita kena utamakan adalah hakikat syarak. Kecuali kalau ada petunjuk yang kita sebut sebagai qarinah. Contoh, Nabi SAW pada hadis muka surat 38, al-ardu kulluha masjidun illa al-hammam wal maqbarah. Bumi kesemuanya adalah masjid, illa al-hammam, kecuali hammam ini lebih kepada tempat permandian. Pada zaman dahulu hammam itu tempat mandi, tapi boleh juga difahami dengan maksud tandas. Wal maqbarah, kuburan. Baik, sekarang ni ada situ perkataan bumi, ada situ perkataan masjid. Masjid, apa yang kita faham dari sudut syaraknya? Tempat yang diwakafkan, yang mana tempat tersebut didirikan solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu. Tapi kalau kita fahamkan maksud masjid kat situ dengan maksud istilah syarak ataupun maksud hakikat syarak, dia tak kena. Okey. Saya baca kat situ, jika diperhatikan, hadis ini menyebutkan tentang keseluruhan bumi adalah masjid kecuali tandas dan perkuburan. Bila kita sebut masjid, dia ada hukum khas tentang masjid. Apa dia? Tak boleh masuk kecuali, bukan tak boleh masuk, masuk dengan kaki kanan, kemudian tak boleh duduk kecuali solat tahiyatul masjid, walaupun ada yang kata wajib, ada yang kata sunat muakkad. Ala kulli hal ada hukum-hukum. Jadi katalah semua bumi itu adalah masjid. Kita masuk Baitul Salam, kita tak boleh duduk kecuali solat tahiyatul masjid. Kalau kita faham masjid pada hadis ini dengan makna syarak. Tetapi masjid dari sudut bahasanya maksudnya bertempat, tempat sujud. Sajadah, masjid, tempat sujud. Jadi ada qarinah kat situ, kita akan pakai makna hakikat bahasa. Baik. B, itu A, makna bahasa lebih selari dengan konteks hadis. Kita boleh pakai petunjuk makna ataupun hakikat dari sudut bahasa kalau ada qarinah. Yang kedua, kalau makna bahasa lebih selari dengan konteks hadis. Contoh, may yuridillahu bi khairan
yufaqihu fid din. Kemudian yang C, alhamdulillah penutup, terdapat percanggahan antara hadis. Ini sebagai penutupnya lah. Dapat kita asalnya mendahulukan hakikat syarak daripada hakikat bahasa. Kita boleh mendahulukan hakikat bahasa berbanding syarak dalam 3 keadaan. Satu, kalau ada qarinah ni yang A, petunjuk ataupun hadis tidak jelas melainkan dengan maknakan ia dengan makna bahasa, qarinahnya. Yang kedua, makna bahasa lebih selari dengan konteks hadis. Dan yang ketiga, terdapat percanggahan antara hadis. Inilah qarinah-qarinah yang disebutkan. Contoh hadis pujian terhadap bid'ah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa iyyakum, janganlah kamu sekali-kali akan perkara baru, hati-hati, kerana semua perkara baru dalam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian ada hadis pula pada muka surat 41. Hadis ni kata semua bid'ah adalah sesat. Kemudian ada pula hadis Nabi SAW sebutkan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Ini yang selalu jadi hujah kepada golongan yang membenarkan adanya bid'ah hasanah. Sedangkan bid'ah pada perkataan yang kita sebutkan tadi pada hadis yang awal pertama tu ada dari sudut hakikat syarak, manakala sebaik-baik bid'ah ini merujuk kepada hakikat bahasa. Jadi boleh dibacakan huraian itu, insya-Allah muslim-muslimat boleh faham. Jadi alhamdulillah telah habis 2 kaedah pada pagi ini. Sesi yang pertama adalah memahami hadis berdasarkan konteks Al-Quran. Yang kedua adalah memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasa saya akan bagi selang masa 5 minit itulah sebelum masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya ustaz yang berikutnya. Barakallahu fikum.